Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, selamat menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain sama ada yang fardu maupun yang sunat di bulan Ramadan yang mulia ini. Tajuk perbincangan kita pada hari ini dalam sesi Bicara Nur Ramadan ialah Ramadan antara bazar dan bazir. Saya Amir Ali akan bersama-sama dengan saudara dan saudari pada petang ini. Dah 2 tahun rasanya bazar Ramadan tidak kelihatan kerana COVID-19 dan Alhamdulillah pada tahun ini ia bermula kembali. The return of bazar Ramadan. Mari kita lihat apa yang berlaku pada bazar Ramadan. Tak ada video, tak ada apa, tapi apa yang kita dengar dan kita baca dan kita lihat ialah ramai yang mengunjungi bazar Ramadan untuk membeli juadah berbuka. Ada juga yang beli lauk pauk untuk sahur. Apapun yang penting pastikan SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dipatuhi, terutama daripada segi pemakaian pelitup muka dengan betul, bukan letak pelitup muka di bawah dagu, bukan pakai pelitup muka tapi terbuka hidung dan mulut atau terbuka hidung. Jadi pastikan pemakaian pelitup muka dengan betul dan juga penjarakan fizikal yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kerana kes-kes baharu COVID masih lagi ada dalam 6,000, 7,000 sehari yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan. Saudara dan saudari, bila disebut sahaja mengenai bazar Ramadan, terlintas di fikiran kita semua kisah-kisah membeli sakan sehingga tak habis dimakan dan tak habis diminum. Apa tidaknya, semasa ke bazar Ramadan, agaknya lah dalam keadaan berpuasa, ada yang tak dapat nak anggar berapa banyak yang perlu dibeli. Kita duk lapar sangat ni. Tengok itu nak kan. Tengok itu ni nak. Kita tak dapat nak estimate agaknya yang mencukupi untuk kita ataupun untuk keluarga kita. Ada juga yang tak dapat mengawal diri. Kan, nak beli itu, nak beli ni, dah beli habis, nak beli lagi. Kan? Asalnya nak beli hanya katakanlah 5 bungkus nasi tomato, 10 kuih muih. Cukuplah untuk 5 ahli keluarga. Tapi bila sampai di rumah, heran pula dari mana datangnya. Ada 2 keping ayam balik besar, ada 2 keping murtabak, ada 2 bungkus mi goreng, ada 1 bungkus roti john, selain daripada nasi tomato dan kuih muih tadi. Masalahnya ialah bagaimana datangnya pembelian apa balik besar murtabak, mi goreng dan roti john tu. Atau yang kita kata sebagai pembelian yang tidak dirancang. Walhal tak ada pun jemputan yang lain untuk berbuka. Tak panggil pun adik-beradik nak buka sama-sama. Kita 5 orang aja yang nak buka. Dan boleh ke 5 orang dalam keluarga tu nak habiskan ke semua juadah tu? Maka jadilah pembaziran. Tuan-tuan, saya terbaca ada laporan pada tahun 2016, 6 tahun lepas, oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pejal dan Pembersihan Awam, SW Corp. Laporan itu mengatakan bahawa sebanyak 20,000 tan makanan dibuang ke tong sampah setiap kali bulan Ramadan di Malaysia. 20,000 tan, saudara-saudari. Itu bersamaan 20 juta kilogram. Kerana 1 tan tu 1,000 kilogram. 20 juta kilogram. Dan saya terbaca juga tulisan pada tahun lepas oleh Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Dia kata pembaziran makanan meningkat 15 hingga 20% masa Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Kenapa bila sampai bulan Ramadan kena pembaziran lebih daripada bulan-bulan lain? Sepatutnya kurang sikit lah kot. Mari kita lihat merujuklah pada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kita ambil surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saudara dan saudari, isu pembaziran ini perlu kita masing-masing tangani. Kerana tujuan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini bukan untuk kita merapatkan diri dengan syaitan, tetapi ialah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Ada satu peribahasa Melayu yang mengatakan ukur baju di badan sendiri. Berkaitan antara bazar dan bazir yang kita bincang hari ini, peribahasa ni boleh kita kupas daripada dua perspektif. Yang pertama ialah membeli sekadar apa yang kita mampu makan dan minum. Atau bolehlah kita sebut sebagai kemampuan makan dan minum. Ini bermakna bila kita nak membeli, belilah mengikut kemampuan kita untuk menghabiskan makanan yang dibeli. Cukup untuk kita berbuka puasa, tetapi tidak sehingga kita tidak boleh solat atau tidak boleh laksanakan qiyamul lail selepas itu. Maklumlah, bila dah makan banyak-banyak, nak habiskan segala apa yang ada, sayang, kita pula jadi macam ular sawa selepas makan seekor kambing. Maka entah pergi mana maghrib, entah pergi mana isyak, entah pergi mana tarawih, entah pergi mana witir, entah pergi mana baca Quran. Wallahu alam. Jadi ini yang kita tak mau. Yang kedua ialah dari segi kemampuan keuangan. Kemampuan kita untuk membeli. Tetapi tidak sehingga menyebabkan tanggungjawab keuangan yang lain terpaksa diabaikan atau sehingga kita terpaksa berhutang. Ni kadang-kadang orang nak makan sakan ni dia sanggup berhutang. Sanggup tak bayar installment kereta untuk bulan tu. Dia kata tak apalah, bulan depan bayar. Entah macam mana nak dapat bulan depan untuk bayaran tertangguh atau tertunggak untuk bulan ini. Saya nak cadangkan satu cara untuk kita praktikkan bila kita nak pergi bazar Ramadan. Bukan saya kata jangan pergi bazar Ramadan. Tidak, tak ada siapa saya rasa yang mengatakan jangan pergi bazar Ramadan. Pergilah bazar Ramadan. Tak apa. Ada harinya kita tak nak bagi kita nak bagi isteri kita berehat daripada memasak, kan. Jadi kita pergi bazar Ramadan untuk membeli. Ada masanya kita nak tambah sikit daripada apa yang disediakan di rumah. Jadi kita pergi bazar Ramadan. Jadi apa yang kita boleh praktikkan sebagai pengunjung bazar Ramadan bagi tujuan mengawal pembelian yang tidak dirancang. Jadi dengan bawa wang yang secukupnya. Bawalah wang yang secukupnya sahaja. Jadi macam kes tadilah yang nak beli 5 nasi tomato, 10 kuih muih, tiba-tiba terbeli yang lain-lain, kan. Jadi kita anggarkan berapa nasi tomato ni, 5 nasi tomato, 10 kuih muih, katakan kuih muih 50 sen satu, nasi tomato katakan RM5 satu. Jadi jumlahnya RM30. Jadi bawalah hanya RM30 atau RM35 saja. Yang tambah RM5 tu katakan untuk emergency lah, manalah tahu tiba-tiba nasi tomato jadi RM6, kan. Jadi 35 tu cukup lah. Jadi tak perlu nak bawa 200, 300, 50, 100, tak perlu. RM35 cukup. Kita akan bawa balik ke rumah 5 nasi tomato, 10 kuih muih. Cukup untuk kita berbuka puasa, insya-Allah. Tak adalah benda-benda lain yang datang bersama yang sehingga isteri kita pun kadang-kadang terkejut. Dari mana datangnya? Tak order pun dapat. Alhamdulillah. Tapi kita terlebih belanja dan terlebih beli. Maknanya semuanya terlebih lah. Melebihi dan terlebih, dan maka tiba-tiba membazir. Tapi saudara-saudari, saya faham. Saudara-saudari mungkin pada mulanya kalau nak guna taktik yang saya baru cadangkan ni, mungkin saudara-saudari akan rasa tertekan jugalah, kan? Atau rasa macam terikat tangan dan kaki. Allah, dah datang sini boleh beli apa yang
kita rancang je, tak ada nampak Allah ni benda baru, tak boleh nak beli kan. Jadi terikatlah. Tapi saudara-saudari, itulah salah satu cara mengawal perbelanjaan dengan efektif bila ke bazar. Apalagi kalau kita ni jenis yang mudah dipengaruhi. Boleh ada yang dipengaruhi oleh mata, tengok, bestnya kan. Ada yang dipengaruhi oleh hidung kita, bau je. Allahu Akbar. Bau je. Dah nak beli kan. Atau ada pula yang senang dipengaruhi oleh penjual. Penjual kata, oh mari. Ni sedap ni baru, ni baru datang, fresh. Kita pun rasa, oh nak beli, nak cuba kan. Itu yang balik lebih daripada apa yang sepatutnya kita beli kan. Jadi kalau kita jenis yang macam tu, insyaAllah cuba bawa wang setakat mana yang diperlukan saja, yang lain tinggal dalam laci di rumah. Supaya kita dapat betulkanlah tabiat membeli kita. Nanti bila peniaga-peniaga kat Bazar Ramadan ni boleh menerima pembayaran melalui e-wallet, masa tu lagi susah. Silap-silap nak bawa handphone pun takut. Kerana boleh bayar melalui e-wallet. Itu lain pula. Jadi sekarang ni zaman canggih, jadi kita pun kenalah canggih dari segi mengawal diri kita. Saudara-saudari, bila saya berbicara berkenaan dengan bazar dan bazir, saya tidak pula mengatakan bahawa jangan pula kita tak makan ke mana-mana lain. Kadang-kadang dia cakap, saya berbincang dengan kawan-kawan. Dia kata, Amir, kalau macam ni, macam mana nak berbuka dengan buffet? Nak juga merasa. Kalau you dah cakap macam ni, nak pergi bazar pun kena kontrol. Buffet tak boleh lah. Siapa cakap macam tu? Sekali lagi lah kita guna ukur baju di badan sendiri. Dalam dunia ni ada orang pakai Myvi, ada orang pakai Kancil, ada orang pakai Saga, ada orang pakai Mercedes, ada orang pakai BMW kan. Jadi ukur baju di badan sendiri. Caranya kalau nak pergi buffet tu ikutlah kemampuan. Ada yang mungkin mampu seminggu sekali. Kan? Ada yang mungkin mampu sekali je setiap Ramadan. Itu mungkin saya masuk dalam golongan tu kot. Dan ada yang tidak mampu. Kan? Jadi isunya bukan buffet tu. Isunya ialah sama ada buffet tu dia begini harga buffet kalau kita lihat dekat hotel ni, semakin banyak pilihan semakin mahal buffet tu. Tetapi kita ni mana boleh makan 99 jenis makanan semasa buka puasa. Kan? Jadi kalau kita ada dalam 20-30 jenis makan sikit-sikit tu ataupun pilih daripada 20-50 dah cukup lah. Jadi buffet yang ada 20-30 pilihan tu biasanya lebih murah daripada buffet yang mempunyai 90 hingga 100 pilihan. Jadi itu cara pemilihan bijak lah kita kan. Itu satu perkara. Yang kedua ialah ada setengah orang yang pergi ke buffet ni dia guna kad, kredit kad. Saya juga pakai kredit kad juga. Tetapi adakah kita akan bayar kredit kad sekaligus bila bil kredit kad tu sampai pada kita, atau kita akan tangguhkan bayar sikit 10%, 20%. Itu cerita satu persoalan yang penting. Kerana pada pendapat saya, bila nak makan macam buffet ni mahal sikit kan. Kalau bila pergi bazar tu RM50 tu dah memang dah cukup lah kan. Kalau buffet ni mungkin RM60-70 seorang juga. Kalau 5 orang dah berapa ini belum lagi kata yang 200 lebih. Saya tak nak cerita pasal tu lah. Saya cerita yang buffet 30, 40, 50, 60 pun kalau 5-6 orang dah dekat-dekat 300 juga. Jadi satu cara yang boleh kita lakukan ialah kita menyimpan dulu sebelum kita berbelanja. Macam kita nak pergi haji, nak tunai haji, kita simpan dulu di tabung haji. Dah cukup wang, barulah kita pergi haji bila dipanggil, bila giliran kita sampai. Bukan kita pergi haji dulu, lepas tu baru kita bayar lagi 10 tahun untuk melangsaikan hutang haji. Tidak. Walaupun ada negara lain yang saya faham melaksanakan itu, tapi bukan di Malaysia. Dan saya harap Malaysia tidak laksanakan perkara. Jadi mungkin sebelum puasa tu
Sebelum Ramadan, 3 bulan sebelum Ramadan kita simpan 100 bulan, 100 bulan, 100 bulan, ada RM300. Saya faham ibu apa ni nak bagi sesuatu pada anak-anak mereka. Dia apa ni rasa nak bagilah sesuatu. Jadi kita dah ada 300 tu, maka kita boleh pergilah. Kalau 5 orang RM60 seorang boleh. Pasal kita dah simpan duit tu. Kita tidak akan menjadi peminjam. Tetapi kita sudah menyimpan dan kita membayar. Tetapi saudara-saudari, sambil kita berseronok, buka puasa dengan buffet, ataupun seronok beli barang-barang di bazar, janganlah kita lupa. Kerana tidak kurang juga yang masih tak tahu, dah pukul 5, pukul 6, tak tahu apa juadah untuk mereka berbuka. Dah pukul 12 malam, 3 pagi, tak tahu apa juadah untuk mereka bersahur. Maka janganlah kita lupa untuk berkongsi sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita bantu mereka yang memerlukan. Saudara dan saudari, berbalik kita ke bazar Ramadan. Tetapi saya nak sentuh berkaitan peniaga-peniaga di sana. Bukan lagi pembeli. Tadi yang mula tadi pembeli kan, sekarang ni saya nak cakap tentang peniaga-peniaga. Jika saudara-saudari sebagai peniaga di bazar Ramadan, apa tanggungjawab yang saudara-saudari pikul? Besar, saudara-saudari. Amat besar tanggungjawab yang dipikul. Allah Ta'ala ada berfirman dalam surah Al-Ma'idah di bahagian awal ayat pertama surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Yang mafhumnya, wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji. Mungkin saudara-saudari tanya, apa janji yang saya buat? Kan? Apa janji yang saya buat dengan pelanggan saya? Saudara-saudari tulis dalam ada di bazar tu kan, tulis, murtabak sedap. RM4 satu. Murtabak apa ni, mi goreng mamak sedap. Mi hun Singapura sedap. Kan? Nak cari Melayu juga. Mi goreng Melayu yang sedap, katakan. Kan? Tulis sedap. Sedap itu ialah janji. Sedap itu adalah janji. Jadi pastikan bila pembeli membelinya, ia memang sedap. Jadi tapi adakah sedap itu sahaja yang diambil kira? Apa sebenarnya yang diharapkan oleh pembeli bila pembeli membeli barang-barang makanan atau minuman daripada saudara-saudari? Sudah pasti mereka mahukan makanan atau minuman yang berkualiti. Walaupun dari bazar, jangan kata bazar mana ada kualiti. No, kita perlukan makanan dan minuman yang berkualiti. Bila kita bercakap tentang Islam, kita bercakap tentang kualiti yang tinggi. Dan apa maksud kualiti daripada perspektif Islam? Pada pandangan saya ialah satu, halal. Yang kedua, baik. Kita rujuk surah Al-Baqarah 168. Ini firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang mafhumnya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kita lihat ayat yang tadi, yang saya baca yang awal tadi pun, bila cakap tentang the opposite tu syaitan. Membazir ialah amalan syaitan. Yang sini ialah Allah kata makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat bumi. Dan kemudian Allah kata janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi adakah kalau kita makan yang bukan halal, bukan baik, itu sebenarnya langkah-langkah syaitan? Jadi untuk kita lari daripada syaitan ialah yang pertama, jangan membazir tadi. Yang kedua, makan makanan yang halal lagi baik. Halalan thayyiban. Apa konsep ni? Thayyiban ni halal, semua faham. Halal semua faham. Ia perlu mengikut lunas-lunas Islam. Kalau kena sembelih dari segi macam-macam lah, darah dan sebagainya kan.
Jadi halal ramai yang faham. Tapi dari segi toiban, baik. Ini satu konsep yang amat luas. Satu, yang pertama, bersih. Dia perlu bersih. Jadi maknanya hygiene saudara-saudari sebagai peniaga, tempat meniaga saudara-saudari perlu bersih. Yang kedua, makanan dan minuman saudara perlu sedap dan lazat. Yang ketiga, makanan yang saudara-saudari sediakan, yang jual tu tidak membahayakan. Tidak membahayakan, maknanya makanan tu tak bahaya pada kehidupan manusia lah. Maknanya manusia boleh makan, tidak membahayakan. Dan yang keempat, makanan yang minuman yang dijual itu tidak basi. Bukan tuan saudara-saudari tak jual lah benda-benda yang dah 2-3 hari kan. Tak habis baru 2 hari ni, yang membeli pun beli, balik tengok makan, basuh, Allahu Akbar. Masuk tanda setah berapa kali antara maghrib dengan isyak. Kerana makan makanan basi. Jadi ini tak seharusnya berlaku kepada orang-orang Islam kita sebagai penjual, kerana kita ada amanah kita sebagai, dan ada tanggungjawab kita sebagai seorang peniaga. Saya suka untuk berkongsi satu hadis Rasulullah SAW daripada Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, daripada ayahnya, daripada neneknya, bahawa ia pernah keluar bersama Nabi SAW menuju tempat solat. Lalu baginda melihat orang-orang melakukan transaksi jual beli. Baginda pun bersabda, "Wahai para pedagang." Lalu mereka menyambut seruan Rasulullah SAW dan mengangkat leher dan pandangan mereka kepada baginda. Lalu baginda bersabda. Apa baginda bersabda? Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta jujur. Ini hadis riwayat Tirmizi nombor 1131. Untuk rujukan tuan-tuan, saudara-saudari selepas inilah kalau nak rujuk. Jadi dari hadis ni kita dapat lihat sebagai seorang peniaga, tak kisahlah peniaga apa, tapi yang saya address hari ni adalah peniaga di Bazar Ramadan. Tapi termasuk jugalah peniaga-peniaga yang ada restoran dan sebagainya, kerana bukan semua orang pergi Bazar Ramadan, ada juga yang pergi restoran, kan? Kita ada tiga tanggungjawab. Tanggungjawab kita bukan, tanggungjawab saudara-saudari bukan sikit, bukan kecil. Ada 3 perkara penting yang peniaga perlu jaga daripada hadis ni. Yang satu, nombor pertama ialah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa maksud bertakwa kepada Allah Ta'ala? Maknanya kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maknanya dalam berniaga ni kita akan patuh kepada perintah Allah tentang perniagaan dan tidak akan melaksanakan perkara-perkara yang Allah tegah dalam perniagaan. Ya, menipu timbang. Menipu timbang ni mungkin tuan-tuan kata, macam mana menipu timbang dari segi peniaga? Kan? Tapi kadang-kadang kita lihat juga kan, kadang-kadang mi goreng ni, yang ini sikit, yang ni banyak sikit, yang tu banyak lagi. Tapi harganya sama RM5. Kerana tidak semestinya timbangan tidak digunakan, ia bermakna saudara-saudari boleh bungkus satu kecil, satu besar. Kan? Kerana timbangan tu tak dikatakan mesti pakai timbangan. Kita pun boleh buat penimbang. Itu salah satu. Jual barang-barang yang dah basi, mana boleh. Kita subject matter dalam kontrak ada 5 tu, pembeli, penjual, barang yang dijual, kan? Wang yang dibayar dan juga akad. Benda yang dijual tu mestilah benda yang boleh digunakan. Kalau benda tu nak dimakan, mestilah boleh dimakan. Kalau benda tu untuk diminum, maknanya mestilah boleh diminum. Tak bolehlah jual barang makanan yang tak boleh dimakan lagi. Itu tidak boleh. Tidak boleh jual minuman yang tidak lagi boleh diminum. Jadi ini penting bagi sahabat-sahabat, saudara-saudari dalam kalangan peniaga-peniaga. Perlu berbuat baik.
Berbuat baik. Mana yang bersopan santun ni pun dalam perniagaan ni penting. Yang menjerit-jerit panggil, mari, tak apa. Tapi janganlah halau. Ni apa ni? Datang, tengok depan-depan, orang lain nak datang tak boleh. Dia kena ada perbuatan baik. Berbuat baik dengan pelanggan. Saya faham. Bukan saya tak faham. Orang-orang yang peniaga-peniaga bazar biasanya berniaga sebulan dalam setahun. Kan, dia kata tak apalah, orang pun tak ingat kita lepas ni dalam 11 bulan lagi baru saya datang berniaga. Berbanding dengan orang yang berniaga tiap-tiap hari 12 bulan setahun tu, kalau dia buat macam tu dia tahu habislah, lingkuplah dia punya perniagaan lepas ni. Kan? Tapi untuk yang lain, tapi kita tak boleh fikir begitu. Walaupun kita berniaga hanya sebulan dalam setahun, kita kena bagi the best. Kerana Islam is the best. And the Muslims must be the best. Dan yang ketiga tadi, jujur. Kena jujur dalam segala apa yang kita buat. Kita jual kena jujur. Jujur dari segi timbangan. Jujur dari segi kontennya. Kalau rojaknya kena ada sebiji telur rebus. Jangan letak setengah biji saja. Itu tak jujur namanya. Dan macam-macam lagi. Sebenarnya perkara ni boleh dibincang lama kerana kita boleh pergi satu bisnes kepada satu bisnes yang lain, tetapi cukuplah sekadar kita bincang secara general, secara am, yang mana boleh beri manfaat kepada peniaga-peniaga. Ya. Janganlah kita tidak jujur, jangan kita tidak jujur dalam jual beli. Kerana hanya dengan jujur dalam jual beli, maka keuntungan yang kita perolehi daripada perniagaan kita itu halal. Kita bukan hanya nak buat barangan, nak sediakan barangan halal, kita bukan hanya nak jual barangan halal, kita juga seharusnya hendakkan keuntungan yang halal daripada perniagaan kita di Bazar Ramadan ini, insya-Allah. Saudara-saudari, akhir kata kita punya topik hari ini antara bazar dan bazir. Akhir kata belanjalah ikut kemampuan kita, bukan ikut hati, bukan ikut perasaan. Dan kemampuan pula bermaksud kemampuan dari segi kewangan dan kemampuan dari segi kapasiti kita untuk makan dan minum. Bagi yang berniaga pula, pastikan makanan dan minuman yang saudara-saudari jual bertepatan dengan apa yang diiklankan dan boleh dimakan dan boleh diminum bersesuaian dengan halalan thayyiban. Semoga kita memperbanyak amalan kita di bulan Ramadan ini demi mencapai peningkatan tahap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya sesi pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.